Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita meneruskan pengajian bahasa Arab ibadah kita untuk sekian kalinya, dan kita telah pun pelajari banyak sekali bacaan-bacaan doa ibadah, dan kita masuk dah pun pada bacaan-bacaan surah-surah lazim yang selalu kita baca dalam salat dan sebagainya untuk lebih memahami surah-surah tersebut. Sebelum ini kita dah pun membincangkan makna surah Duha. Wadduha kita dah selesai, dan insya-Allah pada hari ini kita akan melihat makna-makna yang terkandung dalam ayat surah Al-Insyirah, iaitu selepas surah Wadduha adalah surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, itu yang selalu kita baca tu ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Saya baca sekali limbas ayat ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah yang cukup famous ya, kita selalu baca surah ni, mudah dalam salat kita biasa baca Dan surah Al-Insyirah atau juga digelar sebagai surah Asy-Syarh yang termasuk dalam surah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Ada yang mengatakan yang diturun sebelum hijrah. Keseluruhan ayat ini adalah 8 ayat, dan ia diturunkan selepas surah Ad-Duha. Pasal orang baca Wad-Duha sekali dengan Alam Nashrah, biasanya orang baca begitu sebab surah itu berturut-turut, dan memang riwayat mengatakan surah Al-Insyirah ni diturun selepas sebelum surah Ad-Duha diturunkan sebelum surah Al-Insyirah, dan makna Al-Insyirah tu diturunkan selepas surah Ad-Duha. Dan surah ini mengandungi 8 ayat. Dimulakan dengan ayat Alam nashrah laka sadrak. Kalau kita tengok situ alam, perkataan pertamanya ialah alam, satu persoalan. Dia merupakan soalan. Alam ni bukan alam macam kita faham, alam sekitar, alam semesta, itu bukan. Itu ain, alam kalau bahasa Arab. Kalau kita baca Fatihah tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada ain, dia alam. Di sini alam ini merupakan bila kita sebut nampak macam satu perkataan, tapi sebenarnya dia adalah terdiri daripada dua komponen di situ, iaitu a dan juga lam. A ni dalam, kalau a saja dalam bahasa Arab atau bahasa Quran, a tu maknanya adakah. A tu saja, satu huruf saja, dia membawa makna adakah. Saya terangkan detail dululah lepas baru kita tengok makna dia secara umum. Lam itu maknanya tidak. Lam itu maknanya tidak. Kalau nak detail lagi, lam ni maknanya tidak pernah. Tidak pernah. Itu makna. Jadi a tu adakah, lam tu makna tidak pernah. Kemudian nashrah juga terdiri daripada dua perkara di sini. Nashrah, satu na tu sendiri, nun saja di awal, dan diikuti dengan huruf shin, ra, ha. Dia memang keistimewaan bahasa Al-Quran memang macam ni, dia bergabung. Na di situ maknanya kami, merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na tu kami.
Dan syaraha itu maknanya melapangkan. Melapangkan. Jadi bahasa Arab dia macam tu, dia bergabung. Dia punya kata ganti nama dia tu, ataupun bahasa Arab kita panggil dhamir, ataupun orang putih dipanggil pronoun, itu digabungkan. Ya, digabungkan, kami dan melapangkan itu digabungkan sekali. Nanti saya akan terjemah dia secara keseluruhan lah. Saya terjemah word by word dulu. Saya terjemah perkataan demi perkataan dahulu. Kemudian laka. Laka ni pun dua juga. La maknanya bagi. La tu maknanya bagi. Ka tu maknanya kamu. Bagi kamu. Sadraka. Sadrun dengan ka pun juga dua di situ. Sadrun ni maknanya dada. Dada. Ka kamu. Ka tu kamu. Ka ni memang kamu lah. Kalau orang cakap Arab, kaifa haluka tu kamu lah. Apa khabar? Kamu apa khabar? Ka, kamu. Jadi apa makna dia secara keseluruhan ayat pertama ni? Alam nashrah laka sadrak. Diterjemahkan yang mudahnya ialah bukankah. Sebab alam tu saya terjemah tadi, adakah, tidak. Jadi kita mudah terjemah ke bahasa Melayu kita. Maknanya bukankah. Bukankah. Nashrah, kami melapangkan, laka, bagimu, sadraka, dada kamu. Dada ni mungkin orang faham fizikal, maknanya luaran. Tapi sebenarnya dada kamu di sini maknanya dalaman, lapang dada. Bila disebut awak ni hendaklah melapangkan dada, lapang dada, ada sifat lapang dada. Apa maksud dia tu? Tuan-tuan biasa dengar kan perkataan melapangkan dada ni, melapang dada maknanya apa? Kita macam kalau orang putih tu mungkin saya tak salah kalau kita guna perkataan open minded kan. Open minded maknanya bersifat terbuka, bersifat lapang, maknanya kita boleh menerima apa-apa sahaja benda yang positif dalam hidup kita, kita boleh terima lah. Saya rasa itulah mungkin. Kalau bahasa Inggeris ni begitulah. Saya tak pandai bahasa Inggeris sangat, tapi saya rasa itulah kot. Terjemahan dia, kita berasa lapang dada, kita berfikiran terbuka, begitu. Kenapa Allah kata begitu pada Nabi SAW? Selain daripada dia kata berlapang dada di sini, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Maknanya lapang dada di sini merujuk kepada apa yang telah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi keimanan, mengisi jiwa Rasulullah itu sendiri dengan keimanan dan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat nashrah itu sendiri pun yang seperti mana yang kita sebut tadi, iaitu berlapang dada. Lapang, dikatakan orang yang berlapang dada itu maksudnya ialah orang yang mempunyai cita-cita yang besar, mempunyai cita-cita yang besar dan menjadi kebanggaan. Kalau di sini merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan kebanggaan kepada orang Arab pada ketika itu. Kalau sebelum Rasulullah menyebarkan dakwah Islam, seperti mana kita dah cerita bab-bab hijrah itu, maknanya Rasulullah ni memang menjadi kebanggaan kepada kabilahnya sendiri, kerana baginda ni terkenal dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia kan, dari segi kepercayaannya, keboleh percayaannya itu, kejujurannya, amanahnya, orang kata betapa baik akhlaknya, sopan santunnya. Itu memang terkenal. Jadi orang Arab ni dia memang berbangga sangat dengan sifat Rasulullah SAW. Dan baginda ini juga tidak pernah merasa sempit, tidak merasa hatinya sentiasa rasa dalam keadaan gundah gulana, hatinya tidak rasa sempit, walaupun pelbagai dugaan dan cabaran yang baginda lalui. Itu pasal kita sebenarnya, kalau tuan-tuan ingat balik slide yang saya tunjuk pada bulan yang lepas, salah satu surah amalan yang sepatutnya kita amalkan dalam hidup kita ialah inilah surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Kalau ingat slide saya tunjuk hijrah hari itu, ini memang surah yang sangat baik. Kalau kita rasa hati kita, dada kita sempit, perasaan kita selalu tak tenang, hati rasa gundah gelana, itulah surahnya. Salah satu surah yang kita boleh amalkan ialah surah ini, Alam Nashrah Laka Sadrak. Itu pasal kalau kita baca doa sendiri pun,
Rabbishrah li sadri, itu ada kaitan tu kan. Rabbishrah li sadri, walaupun Rabbishrah li sadri itu doa Nabi Musa, itu pun salah satu doa yang saya tunjuk itu tuan-tuan dan puan, ya. Tapi alam nashrah laka sadr, bunyi dia dekat-dekat tu. Tapi ini merujuk kepada Rasulullah. Kalau Rabbishrah li sadri itu merujuk, ayat itu merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia duk lapangkanlah dadaku, ku tu, saya tu merujuk kepada Nabi Musa. Tapi kita baca kan doa itu, yang kita ingat doa tu doa anak-anak lah biasanya, anak-anak sekolah agama dia baca doa ni, Rabbishrah li sadri, alam nashrah laka sadrak. Tapi sebenarnya ni amalan bukan untuk kanak-kanak saja. Kita orang dewasa ni apatah lagi lah, sebab kita banyak orang kata menghadapi cabaran dalam hidup. Mungkin cabaran kita taklah sehebat Rasulullah kan, tapi inilah antara surah yang sangat-sangat baik dibaca, ya, apatah lagi untuk diri kita dan juga keluarga kita semua sekali, ya, dan anak-anak kita yang sedang menghadapi peperiksaan SPM dan sebagainya, itu sangat baik untuk bacalah ayat alam nashrah laka sadrak, pesan pada mereka lah, nasihat mereka untuk baca ayat ini sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, alam nashrah laka sadrak kita dah cerita. Yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Ya. Wa maknanya dan. Wa ada dua situ. Satu wa yang pertama tu maknanya dan. Wada'na makna dia ialah kami telah meringankan. Wa wada'na, kami telah meringankan. Itu makna wa wada'na. Di sini wa wada'na ni kalau dalam bahasa Arab, ya, kita pun belajar bahasa ibadah ni, jadi tak salah untuk saya sentuh sikit tentang aspek bahasa Arab, iaitu wa wada'na ni merupakan sejenis kata kerja yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai al-fi'lul madhi ataupun past tense dalam bahasa Inggeris, ya, kata kerja yang telah berlaku. Jadi itu pasal diterjemahkan sebagai dan kami telah meringankan. Anka, anka maknanya daripadamu, daripadamu, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kami di sini merujuk pada Allah. Kadang orang tanya kenapa Allah ni dia menggunakan kami, alam nashrah, tak adakah apa, bukankah kami melambangkan Allah tu satu je, kenapa kami ni bukan untuk ramai ke? Kan orang tanya macam tu. Banyak ayat Quran ni menunjuk pada kami. Contoh macam inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan zikir iaitu Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kenapa Allah menggunakan kami? Bukankah Allah itu esa, satu kan? Patut saya lah kan? Saya seorang kan? Itu kalau kita lah manusia menggunakan saya, kami ni menunjukkan saya tu singular, seorang kan? Kami itu plural, ramai, jamak. Tapi Allah menggunakan kami sebab itu menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan keagungan Allah. Maka terpulanglah pada Allah nak menggunakan saya ke, nak menggunakan kami ke, itu hak Allah SWT. Sebab nak menunjukkan betapa besarnya keesaan dan kekuasaan Allah, maka digunakan plural di situ, digunakan jamak, itu kami, ya. Jadi mungkin ada persoalan timbul, sebelum tuan tanya saya jawab dululah, siap-siap, ya. Maknanya kami itu menunjuk kebesaran Allah, keagungan Allah SWT. Bukan makna Allah tu ada banyak, itu jangan salah faham. Itu dia. Sebab memang dalam Quran banyak sekali Allah menggunakan perkataan kami, ya. Seterusnya perkataan wizrak, ya, wizrun, perkataan wizrak. Wizrak ini maknanya ialah bebanan, bebanan kamu atau beban kamu, ya. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebananmu. Maknanya Allah SWT meringankan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita pun tahu, ya, bila kita belajar tentang sejarah dakwah Nabi dan sebagainya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan, ya. Kita kadang-kadang hidup ni rasa banyak dah dugaan kita ni, macam-macam dugaan cabaran kan, tapi Rasulullah tu dugaan dia lagi berkali ganda banyak daripada kita, ya, berpuluh kali ganda, beratus kali ganda berat berbanding dengan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meringankan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun pada permulaannya mendapat penghinaan daripada bukan setakat orang lain, daripada kaum keluarganya sendiri juga,
ya, daripada kerabatnya sendiri, daripada apa orang kata, keturunannya sendiri juga melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentu sebagai manusia biasa Rasulullah juga merasa bebanan itu, walaupun Rasulullah ni seorang yang sangat redha dan sangat tenang, tetapi sebagai manusia biasa sudah tentu akan merasa serba sedikit kesukaran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan tersebut kepada Rasulullah. Allazi anqadha dhahrak. Sebenarnya allazi anqadha dhahrak ni, ayat ini dia bersambung dengan ayat sebelumnya, ya. Dia punya makna itulah. Dia punya makna tu bersambung sebab bila kita sebut allazi di sini, ni makna dia yang, nanti saya tunjuk makna dia macam mana dia katakan bersambung tadi tu. Saya terjemah dulu. Allazi ni maknanya yang. Anqadha, memberatkan. Anqadha ni boleh diterjemah sebagai memberatkan. Dhahrak, dhahrun. Dhahrun ni maknanya belakang kamu, belakang, dhahr. Ya. Ada yang sebahagian terjemahkan dia sebab dhahr ni maknanya punggung, punggungmu. Itu original makna dia lah. Dhahr ni makna belakang, punggung, bahagian belakang. Tapi di sini adalah kiasan lah, maknanya yang memberati beban belakangmu. Maknanya seolah-olahnya ialah bila orang kata beban ni, benda yang kita pikul di belakang. Benda yang dipikul di belakang tu kita panggil beban, kan? Mana ada orang pikul kat depan, orang pikul kat belakang. Jadi bila dia kata dhahr, itu maknanya belakang badan kamu. Belakang badan kamu. Jadi sebenarnya di situ, kenapa dia kata yang memberatkan belakang badan kamu? Dia bersambunglah ayat nombor 2 tadi. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Itu kadang ada imam baca sambung kat situ. Sebab dia punya makna dia bersambung daripada ayat nombor 2. Yang dan kami telah meringankan daripada kamu beban yang memberatkan belakang kamu. Itu dia punya ayat bersambung macam tu. 2 dan 3 tu makna dia bersambung. Ya? Tak salah lah kita berhenti pun boleh, baca sambung pun boleh, sebab makna dia tak lari, sebab dia bersambung makna dia. Ya, jadi makna tadi apa? Dan kami telah meringankan bagimu beban yang memberatkan tanggunganmu, atau memberatkan belakangmu. Itu dia. Jadi ayat yang seterusnya, ayat yang keempat, wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan rafa'na, wa rafa'na ni maknanya dan kami meninggikan. Wa rafa'na maknanya kami mengangkat, meninggikan. Wa rafa'na laka, bagimu, bagimu. Zikrak, sebutan namamu. Maknanya Rasulullah tadi diuji dengan pelbagai dugaan, yang memberatkan tanggungan Rasulullah sendiri, cabaran, dugaan. Tetapi lepas itu apa yang berlaku? Kata Allah, kami telah angkat darjat kamu. Ya, zikrak, zikr asal daripada zikrul. Bila disebut zikrullah tu sebut nama Allah, kan, berzikir, tu zikir. Tapi di sini maknanya nama Rasulullah tu diangkat martabatnya. Itu maksud ayat ini, ya. Jadi dia kata maknanya kami telah jadikan engkau orang yang tinggi darjat. Orang yang tinggi darjat dan terhormat serta mulia martabat kamu. Maknanya martabat kamu jadi mulia. Setelah kamu diuji dengan pelbagai cabaran dugaan, maka martabat kamu ditinggikan. Ya, ditinggikan martabat kamu disebabkan kamu berjaya menghadapi cabaran-cabaran tadi. Baik. Dan seterusnya, kerana apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah ditinggikan martabatnya, ialah ini disebabkan oleh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi cabaran dugaan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selamat ataupun telah menyelamatkan ramai umat manusia daripada menjadi hamba kepada berhala.
menjadi hamba kepada penyembahan berhala, ya, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah berjaya menyelamatkan umat manusia untuk kembali kepada fitrah, iaitu menyembah Tuhan yang satu, ya, berbanding dengan menyembah berhala, iaitu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menyembahkan matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah patung dan sebagainya. Jadi itu disebabkan itulah Rasulullah telah diangkat martabatnya daripada nama Rasulullah sendiri, dikurniakan gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kekasih Allah yang paling mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan pelbagai lagi kemuliaan dan mukjizat yang diberi kepada Rasulullah. Itu adalah yang membawa maksud wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan sebutan nama kamu ataupun gelaran kamu dan kemuliaan kamu, ya. Ayat yang cukup famous selepas itu, fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang cukup signifikan dengan kita, sangat relevan dengan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya, fa inna ni maknanya maka sesungguhnya, ma'a bersama. Ma'a ni maknanya bersama. Al usri kesukaran, ya, kesusahan, ya. Yusra kemudahan. Maksudnya sungguhnya setiap, ya, kesusahan itu ada kemudahan. Itu memang apa yang kita selalu kan alami dalam kehidupan kita. Ini merujuk kepada Rasulullah SAW, kan. Setiap apa cabaran yang Rasulullah lalui sebelum itu, dengan berdakwahnya itu lama di Mekah pun 13 tahun, di Madinah 10 tahun, ya. Tapi ayat ni diturunkan di Mekah. Jadi dugaan di Mekah tu lagi jauh lebih hebat lah. Di Madinah tu mungkin dah kurang sikit. Tapi berdepan dengan orang Yahudi pula kan Madinah dulu. Tapi masa di Mekah tu cabaran, challenge yang terpaksa Rasulullah lalui itu sangat besar. Sangat besar. Jadi setiap apa yang dilalui Rasulullah, maka selepas itu ada kebaikannya, ada kemudahannya. Macam kita kan, kadang Allah uji kita dengan pelbagai kesukaran dalam hidup kita. Mungkin contohnya kalau kita masa kita kecil-kecil dulu hidup sukar, tapi alhamdulillah selepas kita pun dewasa, dah bekerja dan sebagainya, maka ada rasa kemudahan, rasa kesenangan di situ, ya, dari segi material, dari segi hidup, dari segi keluarga mungkin berbeza. Jadi itu juga kerana berkat apa? Berkat kesabaran, berkat usaha. Jadi itu dengan izin Allah juga kan. Jadi kita dapat merasai daripada selepas kesukaran, kita dapat merasai kemudahan, kesenangan itu, ya. Jadi begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sudah menjadi tabiat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan mencari jalan keluar daripada kesukaran. Maknanya Rasulullah tidaklah duduk di situ saja, rasa sukar tu diam, tak redha saja. Tidak, tapi baginda berusaha untuk keluar daripada kesukaran itu. Kerana ini disebabkan oleh permulaan kenabian dan seterusnya baginda selalu ditimpa kesulitan. Kerana kaumnya sendiri menyerang baginda. Itu permulaan dia. Maknanya kesukaran itu terpaksa Rasulullah lalui, ya. Dan segala kebencian yang terpaksa Rasulullah lalui terhadap dakwah baginda, yang merupakan satu perkara yang cukup orang kata apa, sangat pelik lah kalau dulu zaman Rasulullah. Ajaran Rasulullah tu berbeza dengan ajaran datuk nenek moyang mereka, ya, yang menyuruh menyembah berhala dan sebagainya. So bila Rasulullah datang dengan dakwah yang baru, maka mereka rasa pelik. Sepelik bukan pelik saja, tapi mereka tidak boleh terima, ya, mereka ego untuk menerima satu ajaran baru, sedangkan mereka sendiri mengakui bahawa Rasulullah ni seorang yang sangat jujur, tak pernah berbohong, tak pernah apa, tapi mereka tak boleh terima benda tu, ya. Itu yang terpaksa Rasulullah lalui, cabaran tu, kesukaran itu. Tetapi adakah Rasulullah cepat give up, putus asa? Tidak. Baginda meneruskan perjuangannya sehingga Allah memberikan bantuan dengan adanya orang-orang yang mencintai Rasulullah. Mula-mula berapa orang je, berapa kerat sangat yang ikut dakwah Rasulullah kan. Tapi lepas-lepas tu seorang-seorang datang mencintai Rasulullah, sehingga kan musuh dia sendiri pun, orang yang paling tak apa orang kata, antara orang yang paling membenci Rasulullah sendiri pun akhirnya menjadi orang yang begitu mencintai Rasulullah. Antaranya ialah Umar ibn al-Khattab.
Orang yang sangat membenci Rasulullah, sangat benci pada Islam, tapi akhirnya bila masuk Islam, dialah antara orang yang cukup-cukup mencintai Rasulullah, sehinggakan makam dia pun terletak sebelah dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ya, itu kehebatan dia. Ya, itu pasal Allah sebut tadi, inna ma'al usri yusra. Itu salah satu contoh yang paling jelas. Abu Bakar tak ada masalah lah, sebab dia memang orang yang sangat-sangat mencintai Rasulullah daripada awal. Ya, dia tidak kontra langsung, tapi Umar itu salah satu contoh, sehingga kan menjadi orang yang menjadi khalifah Ar-Rashidin selepas kewafatan Rasulullah Abu Bakar, lepas tu khalifah Umar, dan orang yang dijamin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga begitu sekali berlakunya perubahan yang begitu drastik kepada diri Umar, dan itulah dia sebenarnya inna ma'al usri yusra. Selepas kesukaran ada kebaikan. Dan juga Rasulullah SAW diberikan sahabat-sahabat yang mencintai ini sanggup, sahabat-sahabat ini bukan setakat cinta Rasulullah saja, sanggup berkorban jiwa raga, sanggup berkorban harta bendanya. Mana yang kaya raya itu kita tahu, Abu Bakar pun orang yang kaya, Osman begitu kaya sekali, sanggup mengorbankan harta benda mereka, bukan kata satu dua atau sebahagian, sampaikan semua sekali. Rasulullah dikurniakan isteri yang cukup baik, yang cukup orang kata hebat. Sayyidatina Khadijah mengorbankan, yang seorang merupakan seorang yang sangat hartawan dan dermawan juga. Jadi dia mengorbankan semua hartanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak minta pun, tapi dia sendiri yang bagi. Dia sendiri yang bagi. Itu dia kehebatan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang di antara mereka ini, yang kesukaran yang Rasulullah lalu ini, ada yang Rasulullah digantikan daripada orang yang sentiasa bermusuh dengan Rasulullah, dan dalam keadaan itu Rasulullah diberikan kemenangan yang cukup hebat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang terpaksa baginda tempuhi selepas itu. Dan selain daripada itu juga, ayat ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menggantikan keadaan baginda daripada seorang fakir kepada seorang yang kaya, dan daripada seorang yang kekurangan pembantu, tak ramai nak bantu, menjadi ramai pembantu Rasulullah, ramai yang nak berjuang dengan Rasulullah SAW, dan daripada dimusuhi oleh kaumnya sendiri, menjadi orang yang sangat dicintai oleh orang-orang sekeliling baginda. Dan selepas itu ayat itu diulang sekali lagi. Ini memang gaya Al-Quran, disebut sekali lagi, selepas disebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, diulang sekali lagi ayat tersebut. Menunjukkan apa? Sungguhnya sama juga makna dia, bersama sesuatu kesukaran itu ada kemudahan. Kenapa ayat itu berulang dua kali? Itu memang nak menunjukkan tak ada siapa yang boleh menafikan bahawa setiap apa yang berlaku, setiap kesukaran yang berlaku, tak kira lah dalam ayat ini merujuk pada Rasulullah, tapi kita dari sini, hidup kita dalam realiti kehidupan sekarang, InsyaAllah kalau kita seorang yang sabar dan reda di samping berusaha selepas kita menghadapi kesukaran, maka Allah akan ganti kesukaran itu dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi sesuatu yang better, yang lebih baik. Sama ada kehidupan, sama ada, kadang-kadang dari realiti kehidupan. Ini saya cerita kisah benar jugalah, sebab saya teringat kisah ni. Seorang hamba Allah, yang saya kenal, hamba Allah ni, dia masa perkahwinan pertama dia menghadapi pelbagai dugaan. Permulaannya perkahwinan itu ialah dibina atas dasar cintalah, kan? Tetapi cinta sahaja, tidak dalam kehidupannya, tidak salat, dia tidak melakukan ibadah kepada Allah, dia tidak berlaku begitu. Maknanya memang kahwin tu kerana seronok-seronok saja, bukan kerana nak membina suatu kehidupan yang lebih baik, keluarga yang sakinah dan sebagainya, untuk mencari redha Allah, tidak. Maka tidak salat, tidak apalah. Masa tu saya tak kenal dia lagi. Lepas tu bila saya kenal dia, dia tahu saya ustaz, jadi dia dah mula terbuka hati untuk bertanya tentang bab-bab agama. Dan dia mula terbuka hati untuk bertanyalah bab-bab solat sebagainya. Dan dia cuba untuk berubah jadi orang baik. Itu apa kita panggil sekarang hijrah lah, kan. Orang nak berhijrah jadi orang baik. Dia mula bertanya bab-bab solat, bab-bab
agama. Dia mulalah tanya hukum hakam. Walaupun masa tu belum berubah secara ni lagi. Tetapi pendekkan ceritanya, maknanya kehidupan dia memang tak tenang lah, sebab kehidupan yang ialah tidak beribadat pada Allah, tidak salat dan sebagainya. Akhirnya isterinya juga berlaku curang, itu yang paling dahsyat sekali. Ya, berlaku curang dengan orang bukan Islam. Ya. Akhirnya berlakulah perceraian. Ya, yang ni lah orang kata yang menyedihkan lah kan. Suaminya nak berubah tapi dia cuba mengajak isterinya untuk berubah. Suaminya dah berubah, dah mula rajin nak salat dan sebagainya. Memaksa isteri dia, mengajak, nasihat, tapi isteri tak nak dengar. Bekas isteri dia tu lah, dia tak nak dengar pun nasihat suami dia. Dia kata, kenapa abang boleh berubah macam ni? Dia pelik, berubah baik, lepas tu seronok lah kan. Dia kata, kenapa abang berubah tak sama macam dulu? Dia suka yang dulu-dulu tu, yang happening dulu, yang tak solat, yang clubbing, yang apa tu. Dia suka yang itu. Kenapa abang berubah macam ni? Dulu tak macam ni. Patut seronok suami tu jadi orang baik. Terbalik pula. Akhirnya bercerai apa semua sebab ialah punca dia kecurangan itu. Dan akhirnya sekarang dia berkahwin lain. Alhamdulillah, hidupannya bahagia. Isterinya menutup aurat. Jadi itulah kata kan, setiap kesukaran. Dulu masa dia memula bercerai tu, dia tanya saya, Ustaz, ada lagi ke orang nakkan saya ni dah bercerai? Bukan kata bercerai je tuan-tuan. Dia punya lebih dahsyat, yang lebih tragisnya, sehingga kan suami tu ataupun lelaki hamba Allah tadi tu terkena HIV. Punca daripada apa? Kecurangan isteri tadi. Isteri dia terkena pada orang yang dia curang tu lah. Maknanya dia berzina lah tu. Dia berzina. Jadi melekat, terkena pada suaminya. HIV. Punca dia apa? Sebab dia nak kahwin. Dia nak kahwin tu, bila cek kan kahwin sekarang kena cek HIV punya test kan. Positif, terkejut dia. Saya pun terkejut. Macam mana positif ni? Ada pernah ke suntik dadah ke, ataupun na'udzubillah lah, pernah ke, minta maaf lah kan, cakap pernah melanggar pelacur ke apa ke sampai boleh jadi begitu. Dia kata dia tak pernah buat itu, tak pernah buat, tak tahu macam mana boleh kena. Baru dia teringat benda kecurangan isteri dia tu, baru dia tahu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, nampak kan kecabaran setiap orang nak berhijrah ni lain-lain tuan-tuan. Nak jadi orang baik, dengan Allah uji, kena HIV, kena apa. Tapi baru permulaan HIV lah. Jadi sempatlah dia sehinggakan dia putus tunang. Maknanya masa tu dia dah bertunang tu, dia bertunang dengan ustazah. Saya yang recommend ustazah tu. Sampai macam itu sekali. Maknanya dia nak berubah baik, dia nak bertunang tu dengan ustazah dah kad kahwin dah. Tapi putus kerana HIV tu. Memang sedih sangatlah. Ya, daripada itulah. Ya, bila pendekkan ceritanya, bila dia dah putus tunang dengan ustazah tu, ya, akhirnya saya pun rasa kecewa jugalah sebab tak sangka kan benda macam tu kan. Tapi itulah Allah nak uji orang, kadang-kadang nak berubah jadi baik terpaksa melalui proses yang kita rasa kalau kita tak tentu lagi kita boleh setabah itulah ya. Ini benda realiti ni, saya bukan mungkin reka-reka cerita ni, memang benda realiti. Dan akhirnya alhamdulillah berkahwin dengan orang lain yang boleh terima dia walaupun masa tu dia belum pulih sepenuhnya. Alhamdulillah. Ada juga sebenarnya manusia yang boleh terima selepas mendapat nasihat pada doktor, kata takutlah kan jangkit ke apa, tak ada, sebenarnya tak ada masalah. Alhamdulillah sekarang dah kahwin lain dan dapat zuriat dah 2 dah. Alhamdulillah. Maknanya isterinya pun salihah, tutup aurat, baca Quran. Alhamdulillah. Maknanya orang nak berubah jadi baik ni kadang dugaan dia masya-Allah, kita tak tahulah kalau dugaan macam tu macam mana kan, auzubillah kan. Tapi itulah, inna ma'al usri yusra. Itu satu benda realiti yang berlaku depan mata saya sendiri. Ya. Orang biasa orang sebut suami curang, ini isteri curang. Nauzubillah min zalik kan. Itu kita tak nak. Dan antara ayat yang terakhir juga, ini pun masa dah terbatas. Fa idza faraghta fansab. Ini kita kena jadikan falsafah hidup kita tau. Kita baca ayat ni kita kena faham apa fa idza faraghta fansab. Fa idza maknanya dan maka apabila faraghta kamu telah selesai melakukan satu kebaikan, fansab maka usahakanlah kebaikan yang lain. Nampak cantik ayat. Jika kamu dah selesai buat satu kebaikan, maknanya hari ini kita fikir tu. Tiap-tiap hari saya dah sebut hari tu masa bulan lepas. Bila kita dah hari ini kita kena fikir apa kebaikan saya nak buat hari ini. Apa sedekah saya nak buat hari ini? Apa derma yang saya nak buat hari ini? Apa kebaikan saya nak buat? Dah buat hari ini baik, besok pula fikir apa nak buat lagi hari ini. Apa nak buat? Itu Allah sebut ni. Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu selesai melakukan satu kebaikan, buat lagi kebaikan lain. Cantik ayat Quran Allah bagi. Falsafah hidup kita juga. Wa ila rabbika farghab.
ayat akhir. Dan kepada Tuhan kamu hendaklah kamu berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama cantik sangat ayat ni, hujung dia. Dan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan apabila kamu dah selesai buat satu kebaikan, fikir lagi kebaikan apa lagi kamu nak buat. Dan kepada Allah lah tempat kamu bergantung harap. Kepada Allah lah tempat kamu memohon segala hajat kamu. Nampak cantik penutup ayat dia. Selepas kita disebut sebagai apa, adanya setiap keburukan atau kesukaran itu ada kebaikan, ada kemudahan. Dan lepas kamu dah dapat kebaikan, kemudahan itu, hendaklah kamu buat baik. Dah buat baik, buat lagi baik, buat lagi baik, buat lagi baik. Nampak itulah. Saya rasa surah ini memang kita selalu baca. Mungkin tuan-tuan ada yang tahu makna dia, tapi memang surah Alam-Nashrah ni makna dia bukan senang sangat juga ni, sebab dia ada banyak perkataan-perkataan yang kita jarang dengar. Jadi sekurang-kurangnya bila kita baca tadi, kita dapat tengok setiap satu makna dia, maka menjadi satu panduan hidup kita, jadi falsafah hidup kita, jadi pegangan prinsip hidup kita, buat baik berterusan, dan juga sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah, kerana orang yang putus asa dengan rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Nauzubillah min zalik. Jadi kita dapat simpulkan bahawa Allah lah tempat kita bergantung, dan jangan lupa untuk terus melakukan kebaikan sepanjang hidup kita, insya-Allah. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dalam lindungan Allah dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup setakat ini dulu, yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan saya sendiri dengan izin Allah. Kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassirna wa la tu'assir 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.